Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Sufina binti Wahjudin, IC number 721216125524, metric number CGS 1065134 daripada OUM Tawau. Hari ini saya akan membentangkan subjek HMEC 5424, Educational Research Method in Early Childhood. Seterusnya kita saksikan slide pertama, yaitu tajuk kajian. Tajuk kajian saya ialah penggunaan kaedah fonik terhadap kemahiran membaca kanak-kanak. Kaedah fonik ialah satu kaedah ataupun cara mengajar kanak-kanak membaca yang dilakukan oleh guru atau ibu bapa yang dijalankan di prasekolah ataupun di kelas-kelas taman asuhan kanak-kanak untuk membimbing kanak-kanak membina kemahiran membaca menggunakan kaedah fonik. Seterusnya, slide seterusnya. Kaedah fonik telah diketahui umum sangat baik, sangat berkesan dalam membantu membina kemahiran membaca kanak-kanak kerana kaedah fonik sangat mudah difahami oleh kanak-kanak. Dan seterusnya, kanak-kanak hanya perlu mengingat bunyi huruf sahaja, yaitu huruf E hingga ke huruf Z. Begitu mudah. Seterusnya, apabila kanak-kanak telah ingati bunyi-bunyi huruf E hingga Z, mereka akan dibantu mencantum bunyi-bunyi huruf tersebut menjadi suku kata, perkataan, seterusnya ayat. Dan semasa mengajar kaedah fonik ni, kanak-kanak tidak perlu mengeja. Jadi, kanak-kanak tidak melalui banyak kebingungan. Kanak-kanak cuma perlu mengingati bunyi huruf tersebut. Sebagai contoh, huruf K bunyi ke, dan huruf J bunyinya J, dan huruf E bunyinya A, dan huruf O tidak ada perbezaan, sama juga bunyinya O, dan U bunyinya U, dan N bunyinya N. Begitu mudah. Kanak-kanak hanya perlu mengingati bunyi-bunyi huruf tersebut sahaja. Apabila kanak-kanak telah mengingati bunyi-bunyi huruf E hingga Z, kanak-kanak akan mudah mencantum bunyi-bunyi huruf tersebut untuk membina suku kata, perkataan, dan ayat. Sebagai contoh, huruf U bunyinya U bunyi U, dan huruf E bunyinya A, wa, dan K bunyinya ke. Gantikan ke dan A, sambungkan ka. Kanak-kanak tak perlu mengeja K. Begitu mudah. Seterusnya, slide seterusnya. Kajian literatur dalam kajian tersebut sebanyak 3 kumpulan, yaitu yang pertama dilakukan oleh Encik Yahya Osman, Aisyah Muhammad Daud, Amy Osman pada tahun 2012 yang telah dijalankan di prasekolah di negara Brunei Darussalam.
Melalui kajian tersebut menggunakan kaidah fonik sangat berkesan, telah menunjukkan kejayaan yang sangat baik. Seterusnya dilakukan oleh Nur Syuhada binti Abdullah pada tahun 2012, di mana dalam kajian tersebut kaidah fonik telah diintegrasikan menggunakan ICT, yaitu perisian telah dimasukkan dalam komputer dengan dibantu dengan menggunakan grafik. Jadi kaidah tersebut sangat mudah digunakan dan mudah difahami oleh kanak-kanak karena dikombinasikan menggunakan grafik. Seterusnya dilakukan oleh Muhammad Fadli Osman dan Nur Azan Atan pada tahun 2014, di mana kajian tersebut kaidah fonik telah dijalankan di sebuah sekolah MBK, yaitu sekolah murid-murid berkeperluan khas. Kajian telah dijalankan menggunakan kaidah fonik kepada kanak-kanak tersebut telah menunjukkan kejayaan sangat tinggi, di mana mengikut masa yang telah ditentukan, kanak-kanak boleh membaca dengan baik, walaupun mereka itu terdiri daripada golongan kanak-kanak murid-murid berkeperluan khas. Seterusnya kita saksikan slide berikutnya. Tujuan ataupun objektif kajian tersebut dijalankan. Yang pertama ialah sebagai sumber rujukan. Dengan wujudnya kajian tersebut adalah diharapkan menjadi sumber rujukan kepada pengkaji yang hendak mencari ilmu berkenaan penggunaan kaidah fonik dalam membina kemahiran membaca kanak-kanak. Seterusnya, menambah kemahiran guru dalam kaidah pengajaran dan pembelajaran, terutamanya kepada guru-guru prasekolah dan ibu bapa yang hendak mengajar anak-anak mereka sendiri di rumah untuk membaca di awal usia kanak-kanak lagi. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk mengurangkan keciciran di kalangan kanak-kanak. Didapati apabila kanak-kanak tidak boleh membaca di awal usia semasa sekolah rendah, didapati apabila mereka pergi ke sekolah menengah kelak, mereka sukar mengikuti pembelajaran yang seterusnya. Jadi diharapkan dengan kajian ini dapat membantu guru-guru untuk membina kemahiran membaca kanak-kanak di awal usia lagi. Seterusnya yang keempat, membantu kepada peningkatan prestasi akademik murid. Sebagaimana diketahui, membaca ialah jambatan ilmu. Dengan kemahiran yang dimiliki oleh kanak-kanak di awal usia, kebolehan mereka membaca akan membantu melonjakkan lagi akademik mereka yang ke seterusnya sekolah rendah, sekolah menengah, dan peringkat tinggi. Seterusnya kita saksikan slide yang berikutnya. Dalam menjalankan kajian terdapat beberapa soalan. Jadi soalan kajian tersebut ialah: 1. Bagaimanakah guru menjalankan pengajaran membina kemahiran membaca kanak-kanak menggunakan kaidah fonik? Yaitu bagaimanakah cara guru melaksanakan kaidah pengajaran fonik di dalam membantu kemahiran membina kemahiran membaca kanak-kanak. Seterusnya, adakah pengajaran guru menggunakan kaidah fonik terhadap kemahiran membaca kanak-kanak berkesan? Sejauh manakah keberkesanan kaidah fonik dalam membantu kanak-kanak membaca? Seterusnya yang ketiga ialah, apakah masalah yang dihadapi oleh guru ketika mengajar menggunakan kaidah fonik? Dan yang terakhir ialah, sejauh manakah kanak-kanak menguasai kemahiran menulis dan membaca menggunakan kaidah fonik? Seterusnya kita saksikan slide yang berikutnya. Masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian, yaitu membina kemahiran membaca, penggunaan kaidah fonik
terhadap kanak-kanak prasekolah. Yang pertama ialah bilangan kanak-kanak terlalu ramai adalah didapati apabila guru menjalankan sesi pengajaran dalam satu sesi pengajaran dan terdiri daripada ramai kanak-kanak. Amat sukar untuk guru menumpukan kepada setiap murid untuk mereka membimbing secara individu. Seterusnya ialah nomor 2, didapati kanak-kanak keliru terhadap beberapa huruf yang hampir sama, yaitu huruf B, D, dan P. Mereka agak sukar membezakan yang mana satu huruf B, yang mana huruf satu P dan D, sebab ketiga-tiga huruf tersebut mempunyai tangka yang sama. Seterusnya ialah kos yang tinggi. Untuk menjalankan sesi pengajaran dalam kajian tersebut memerlukan banyak bahan sebab dia berlangsung dalam beberapa tempo masa yang tertentu. Didapati ianya memerlukan kos yang agak tinggi untuk membeli peralatan seperti kertas berwarna-warni, gunting, gam, dan banyak bahan yang lain lagi. Seterusnya kita saksikan slide yang berikutnya ialah metodologi. Metodologi yang digunakan di dalam kajian tersebut ialah menggunakan kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif. Mengapa kajian tersebut menggunakan kaidah kualitatif? Kerana kajian tersebut melalui fasa melalui penghuraian fakta. Maksudnya pengkaji akan menulis data-data murid-murid, langkah-langkah dan perisian pembelajaran. Dokumen-dokumen ini menjadi fakta yang akan diuraikan kelak untuk mendapat rumusan dan keputusan. Seterusnya, kajian tersebut melalui proses. Maksudnya, kajian tersebut tidak dijalankan dalam sehari, tetapi dia dijalankan dalam tempo yang tertentu dan berproses. Kanak-kanak mungkin menghafal dalam minggu ini beberapa huruf, kemudian next week beberapa huruf. Jadi itu sebab dia kajian melalui proses. Seterusnya, kajian tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil, di mana kanak-kanak menjalankan ujian tersebut hanya terdiri daripada seramai 15 orang kanak-kanak sahaja. Kemudian seterusnya, slide yang berikutnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian tersebut melalui 5 bahagian, yaitu melalui temu bual. Temu bual dilakukan dalam kajian tersebut daripada kanak-kanak. Guru akan menemu bual kanak-kanak sama ada mereka memahami pengajaran disampaikan oleh guru ataupun tidak. Seterusnya melalui kaidah pemerhatian. Semasa guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dan kanak-kanak melalui pengajaran dan pembelajaran, guru akan melakukan pemerhatian untuk memastikan dan mendapatkan respon yang telah ditetapkan oleh guru. Dan seterusnya, kaji selidik. Melalui kaji selidik, guru akan dapat mengenal pasti apa yang dihadapi oleh kanak-kanak. Seterusnya, pengumpulan data rekod. Kajian tersebut, setiap fasa akan direkod untuk rujukan sebagai bukti dan tindakan yang selanjutnya yang perlu dilakukan. Seterusnya, kaidah senarai semak. Melalui senarai semak, guru akan dapat mengenal pasti tahap kebolehan dan kelemahan yang dihadapi oleh kanak-kanak. Baik, seterusnya slide yang seterusnya, langkah pengajaran guru. Langkah pengajaran guru. Sebelum menjalankan sesi pengajaran, guru terlebih dahulu mengumpul dan
mengenal pasti kanak-kanak yang perlu menjalani kajian tersebut. Setelah kanak-kanak dikenal pasti, guru akan mengumpulkan dan menyusun atur sebuah tempat yang sangat sesuai untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Seterusnya, guru perlu mengatur set jadwal yang akan dijalankan sepanjang tempo kajian tersebut. Dan seterusnya juga guru perlu menentukan objektif setiap pembelajaran dijalankan pada setiap hari. Sebagai contoh, sekiranya guru mengajar setiap hari dalam masa 2 jam, guru perlu menentukan objektif. Apakah bunyi huruf yang perlu dicapai pada hari tersebut. Dan guru perlu memastikan dalam tempo kajian tersebut, semua huruf kanak-kanak telah boleh mengingat dan menghafalnya dengan baik. Seterusnya, setelah kanak-kanak dikumpulkan di satu tempat, di satu kelas yang sesuai, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru ialah bimbing kanak-kanak untuk menghafal bunyi-bunyi huruf tersebut. Pastikan mereka menghafal semua bunyi-bunyi huruf tersebut, E hingga ke Z. Guru boleh melakukan berbagai aktiviti setiap hari yang berbeza untuk membantu kanak-kanak boleh menghafal bunyi huruf tersebut dengan cepat dan mudah, dan dalam suasana yang menyeronokkan. Dan guru juga pastikan kanak-kanak kenal dan ingat bentuk huruf tersebut. Ini sangat penting untuk membolehkan kanak-kanak secara refleks boleh menulis huruf yang cikgu minta pada satu sesi pembelajaran yang lain. Seterusnya, apabila telah dijalankan sesi pengajaran dalam satu sesi waktu yang tertentu, sebagai contoh dalam masa 2 minggu, guru boleh menjalankan penilaian untuk menguji siapakah dan apakah yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Sama ada mereka sudah boleh menghafal semua huruf ataupun ada beberapa huruf yang belum mereka ingat. Apabila didapati beberapa huruf yang belum mereka ingat, guru cuma perlu mengulang pelajaran tersebut ataupun memperbagaikan aktiviti untuk membantu peningkatan ingatan kanak-kanak terhadap bunyi dan bentuk huruf yang mereka sukar untuk ingat. Setelah dijalankan secara berulang-ulang kali, kanak-kanak akan boleh mengingatinya dengan baik. Dan apabila mereka telah mengingati dengannya baik, guru membantu mereka membimbing kanak-kanak bagaimana cara mencantum bunyi huruf tersebut. Sebagai contoh, U dan U dan A. Bantu bimbing kanak-kanak bagaimana cara mencantum bunyi ini. Cantumkan bunyi huruf tersebut seperti UA. Tak perlu pisahkan bunyi huruf tersebut UA apabila hendak membina suku kata. Terus cantumkan saja bunyi UA. Seterusnya huruf-huruf yang seterusnya. Kanak-kanak secara tidak langsung akan boleh membina suku kata, perkataan, dan seterusnya dengan ayat dengan sangat mudah. Apabila kanak-kanak telah mahir, boleh mencantum bunyi-bunyi huruf tersebut daripada suku kata, perkataan, dan ayat. Untuk membantu mereka lebih mahir dengan cepat membaca, guru bolehlah memberikan kanak-kanak cerita kanak-kanak yang pendek yang berbaris satu baris ayat. Dengan cara yang demikian, kanak-kanak akan
dengan mudah boleh membaca dan membantu minat mereka untuk terus membaca. Slide seterusnya, bahagian rumusan. Rumusan dalam kajian tersebut ialah kaidah fonik sangat berkesan dalam membina kemahiran membaca di kalangan kanak-kanak. Dan kaidah fonik sangat sesuai digunakan untuk kanak-kanak MBK, yaitu kanak-kanak murid berkeperluan khas. Dan seterusnya, kaidah fonik mudah difahami oleh kanak-kanak. Dan seterusnya, kajian mengenai kaidah fonik perlu diteruskan. Demikian penyampaian saya, sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.